Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Sakinah binti Rahman bersama sahabat saya Rohana binti Jusuf akan membincangkan faktor-faktor kepelbagaian sosio budaya dan implikasinya terhadap komuniti sekolah serta pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana binti Jusuf ingin membincangkan tentang faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya dan implikasinya terhadap komuniti, sekolah serta pendidikan. Okay, di sini saya akan mengaitkan sosial budaya ini dengan sekolah saya sendiri yang saya mengajar, iaitu di Sekolah Agama Pendidikan Khas Tun Aminah. Okay, sebelum itu, saya ingin menerangkan definisi sosial budaya tersebut. Itu mengikut Kamus Dewan edisi kedua, sosio bermaksud kata awalan yang merujuk kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Manakala dari segi budaya atau kebudayaan pula berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu budaya yang terhasil daripada perkataan budi yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Baiklah, saya akan bincangkan tentang faktor kepelbagaian sosial budaya yang saya pilih ialah mengenai bahasa, gender, latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Baiklah, ini adalah latar belakang sekolah yang saya pilih, iaitu sekolah yang saya mengajar sekarang dah, iaitu Sekolah Agama Pendidikan Kelas Tun Aminah. Dan di mana bilangan guru adalah seramai 13 orang, manakala bilangan murid ataupun pelajar adalah 80 orang. Baiklah, kita tengok dari segi kategori-kategori murid, yang mana murid yang berada di sekolah pendidikan khas, iaitu murid yang terdiri daripada pelajar-pelajar pekak, iaitu masalah pendengaran yang seramai 46 orang. Manakala pelajar autism pula adalah 16 orang, Down syndrome 2 orang, ADHD ada 3 orang, spesifik LD iaitu 11 orang, manakala fizikal pula 1 orang, yang seterusnya dari segi pelbagailah ada 3 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 82 orang. Okey, dari segi faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah, yang mana yang saya pilih iaitu dari segi bahasa. Tengok dari segi bahasa bermaksud iaitu bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran. Bahasa juga boleh dipertingkatkanlah dari segi prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. Namun di sekolah kami, bahasa yang digunakan terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa isyarat. Di mana pelajar-pelajar kami ada yang terdiri daripada pelajar mempunyai masalah pendengaran lah, iaitu pekat bisu lah. Di mana mereka menggunakan bahasa isyarat ataupun kod tangan lah dari segi semasa pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Ini adalah contohlah kod tangan yang saya ada paparkan kat sini. Ini adalah contoh untuk bahasa Melayu untuk BM lah. Ada juga dari segi bacaan Al-Quran juga, kami mengajar kod tangan juga, iaitu berpandukan bahasa-bahasa Arab lah daripada negara Arab. Seterusnya dari segi bahasa Inggeris, yang saya akan maklumkan, bahasa Inggeris ni biasa digunakan oleh pelajar yang terdiri daripada masalah autism. Autism mereka banyak bercakap dalam bahasa Inggeris, manakala sindrom Down ni bahasa mereka amat lemah, hanya bahasa yang senang-senang sebut sahaja yang mereka boleh bercakap lah. Kalau yang susah, perkataan yang panjang-panjang tu mereka sukar untuk menyebut dengan jelas dan juga tepat.
Tapi kami sebagai seorang guru, jadi kami dapat berkomunikasi dengan mereka mengikut kategori mereka lah. Pihak guru terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan pelajar-pelajar dan memahami permasalahan mereka. Ini adalah 3 orang dari kalangan pelajar kami yang kami pilih dijadikan sebagai responden lah. Okey, yang pertama Saif Rayyan bin Shahriza yang mana berumur 9 tahun, merupakan seorang autism. Ibu bapanya adalah berpendapatan tinggi, boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Pelibatan pelajar ini dalam kelas adalah kurang memuaskan. Mengapa saya katakan kurang memuaskan? Kerana semasa sesi PDP ataupun pengajaran pembelajaran, murid ini tidak dapat memberi fokus sepenuhnya semasa mereka belajar. Hanya sedikit sahaja mereka dapat fokus, lepas tu mereka akan membuat hal sendiri. Mereka tidak suka kepada pembelajaran yang statik. Mereka suka berjalan-jalan, berpusing-pusing, menepuk-nepuk dada. Mereka akan membuat hal sendiri. Ini adalah contoh bagi pelajar autism kami. Seterusnya, Khalis Hazim pula merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah pendengaran lah. Tapi ibu bapanya telah memasang satu alat pendengaran di telinganya. Jadi hasil daripada itu dia dapat mendengar. Dapat mendengar semasa guru mengajar dalam kelas. Berumur 12 tahun, ibu bapanya adalah berpendapatan sederhana, boleh bertutur dalam bahasa isyarat dan juga bahasa Melayu. Pelibatan murid dalam kelas adalah amat baik sebab dia boleh mendengar. Tapi apabila alat pendengarannya dibuka ataupun kehabisan bateri, maka pendengarannya adalah terhad ke situ, dia tak akan dapat mendengar lagi. Okey, seterusnya, Faiz bin Saiful ni adalah merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran lah. ADHD, makna dia kurang fokus juga dari segi pembelajaran. Berumur 14 tahun, ibu bapanya adalah berpendapatan sederhana, boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan juga bahasa isyarat. Pelibatan murid ini dalam kelas adalah kurang fokus. Ini adalah contoh pelajar-pelajar kami. Baiklah, kita tengok dari segi faktor-faktor kepelbagaian budaya, sosial budaya, iaitu faktor pendidikan. Okay, di mana kita tahu di Malaysia, iaitu pendidikan dilihat sebagai aset utama dalam membentuk hubungan antara etnik dalam kalangan pelajar dimulai di peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi. Jadi keadaan ini dapat dilihat menerusi pembentukan persahabatan dalam kalangan pelajar, interaksi sosial, pengurusan bilik darjah dan hubungan antara guru-murid, bahkan keberkesanan kurikulum dan juga ko-kurikulum juga semakin diberi perhatian yang serius dalam memupuk hubungan murid merantasi etnik dalam persekitaran sekolah. Begitu juga di sekolah kami. Jadi suasana di sekolah kami tidak samalah dengan sekolah tipikal yang lain. Jadi guru perlu menyesuaikan keadaan murid-murid kami dari segi pengurusan bilik darjah, susunan atur meja, kerusi dalam kelas tu mengikut kesesuaian dengan pelajar-pelajar autism, pelajar ADHD, pelajar Down syndrome. Itulah dari segi faktor pendidikan di sekolah kami. Seterusnya kita tengok dari segi faktor kepelbagaian sosial budaya, iaitu faktor gender. Gender adalah berkait rapat dengan pembahagian peranan dan juga kedudukan di antara golongan lelaki dengan perempuan dalam sesebuah masyarakat yang terhasil daripada proses sosialisasi dan budaya. Mengikut Wan Abdullah mengatakan ataupun menjelaskan bahawa dapat dilihat perbezaan antara lelaki dan perempuan kebanyakannya adalah disebabkan oleh proses sosialisasi dalam sesuatu budaya. Di mana proses ini ataupun hayatan norma dan juga nilai masyarakat adalah berkaitan jagaan peranan yang sering dirujuk sebagai satu pewajaran tentang kenapa terdapatnya perbezaan gender.
Perkara ini juga mewujudkan ketaksamaan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat, di mana perbezaan asas antara gender termaktub dalam struktur kelas, gender dan juga stratifikasi dan juga peranan dalam institusi keluarga. Keutamaan pendidikan, pekerjaan dan juga banyak lagi. Baiklah, saya akan menerangkan dari segi faktor gender yang mempengaruhi sosial budaya di sekolah agama pendidikan khas. Okey, kita tengok kebanyakan pelajar perempuan adalah lebih banyak ataupun lebih ramai daripada pelajar lelaki. Pelajar perempuan kebanyakannya memberi fokus semasa belajar dan juga lebih pandai daripada pelajar lelaki, manakala pelajar lelaki adalah lebih agresif dan memerlukan perhatian daripada guru-guru, dan juga kebanyakan pelajar lelaki kurang fokus. Ini mungkin melihat kepada kategori-kategori mereka lah yang autismnya, yang Down syndrome-nya, mungkin dari segi masalah mereka lah dari segi pembelajaran. Baiklah, seterusnya saya akan hubung kaitkan dari segi faktor sosial budaya, iaitu dari segi latar belakang pendidikan. Yang mana sebelum ni saya telah ada menerangkan bahawa bilangan pelajar kami terdiri daripada 80 orang pelajar yang terdiri dari pelbagai kategori, iaitu dari segi masalah pendengaran, masalah pembelajaran, termasuklah Down syndrome, autism, speech delay dan lain-lain lagi. Jadi kebanyakan mereka bermula daripada umur 7 tahun dan hinggalah berumur 19 tahun. Jadi kurikulum yang kami gunakan adalah sama juga dengan sekolah normal yang lain, tetapi mata pelajaran yang diajar adalah tidak mengikut tahap umur mereka. Malah kami merendahkan lagi sukatan pembelajaran atau kurikulum kepada pelajar kami mengikut aras kefahaman ataupun kognitif pelajar-pelajar kami. Contohnya, murid-murid yang berada di dalam darjah 4, tapi kami mengambil sukatan mata pelajaran darjah 2. Itulah kami terpaksa merendahkan sukatan agar pelajar kami dapat mencapai objektif lah yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dari segi hubung kait faktor latar belakang keluarga di dalam sekolah agama pendidikan khas, yang mana keluarga murid-murid di sekolah kami terdiri daripada 3 golongan utama, iaitu keluarga susah, sederhana dan kaya. Kebanyakan keluarga susah biasanya ibu bapa yang bekerja sebagai operator kilang, pemandu lori, peniaga kecil-kecilan dan juga bekerja sendiri. Manakala keluarga yang sederhana pula terdiri daripada ibu bapa yang bekerja sebagai guru, jururawat, kastam, polis dan sebagainya, dan seterusnya keluarga kaya yang berada lah seperti ibu bapa yang bekerja sebagai pemandu kapal terbang agensi pelancongan dan juga ibu bapa yang memiliki syarikat perniagaan sendiri. Inilah di antara faktor latar belakang keluarga murid-murid kami di sekolah agama pendidikan khas. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada kawan saya untuk menyambung dari segi implikasinya pula. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada implikasi sosio budaya terhadap komuniti sekolah serta pendidikan. Baiklah, apa yang kita lihat di sini ialah dari segi komuniti sekolah terbagi kepada 3 yang saya akan bincangkan. Yang pertama dari segi guru, yang kedua murid dan yang ketiga PIBG. Baiklah, dari segi komuniti sekolah di bawah ialah guru. Beza latar belakang pendidikan seorang guru. Yang ini implikasinya, guru dia tidak menguasai ilmu dan kemahiran pendidikan khas. Disebabkan ini, wujudnya masalah komunikasi dengan kepelbagaian jenis murid. Maka dengan itu, pihak sekolah perlu melaksanakan bengkel khusus berkaitan seperti mempelajari kaunseling, pedagogi dan mempelajari sumber bahan PDPC yang sesuai dengan murid.
Baiklah, kita lihat dari segi bahasa dan dialek. Kegagalan bahasa dialek seorang guru. Murid sukar fahami perkara yang disampaikan oleh guru. Menurut Syabuddin Hashim tahun 2008, ramai guru yang berasal daripada negeri-negeri tertentu terbawa-bawa menggunakan lorat negeri asal mereka. Masing-masingnya apabila mengajar di sekolah, hal ini menimbulkan pelbagai masalah, terutama masalah komunikasi dalam kalangan guru, dalam kalangan pelajar. Justru, aspek komunikasi ini amat ditekankan dalam pendidikan kerana guru berhadapan dengan para pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang. Jadi, masalah kegagalan komunikasi ini dapat diatasi melalui persediaan seorang guru yang rapi sebelum mengajar untuk memastikan objektif pelajaran dapat dicapai oleh murid. Baiklah, kita lihat dari segi murid, bahasa dan komunikasi. Apa itu dikatakan sebagai implikasi murid kepada komunikasi dan bahasa? Kesukaran murid berkomunikasi ini melambatkan proses pembelajaran murid. Oleh itu, mereka akan ketinggalan dalam pembelajaran. Menghadapi kesukaran bertutur dan kesukaran mengeluarkan atau memilih perkataan sesuai semasa bercakap bagi menyampaikan maksud. Jadi implikasi sebagai murid, guru akan memastikan murid menggunakan bahasa standard dalam pertuturan yang betul dan menggunakan struktur ayat yang kompleks. Baik, kita lihat dari segi murid, pendidikan umum mereka. Ini menjadi satu masalah dalam kemahiran bersosial sejajar dengan perkembangan umum murid tersebut. Jadi perkembangan murid, umum murid yang berbeza dan tahap perkembangan mempunyai IQ mereka juga tidak selari dengan perkembangan umur serta tingkah laku. Jadi sebagai guru, mesti menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesional supaya tidak wujud unsur berat sebelah ataupun pilih kasih. Selain itu juga, guru merancang proses PDPC yang teratur dan sistematik dan juga guru berusaha memberi bimbingan dan bantuan kepada murid. Baik, poin yang terakhir ialah PIBG, iaitu penglibatan ibu bapa. Di mana ibu bapa ni mesti membantu pihak sekolah untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak mereka. Apabila ibu bapa terlibat sama dalam proses perkembangan murid, sekolah akan mendapat manfaat iaitu keyakinan guru yang semakin meningkat, hubungan lebih baik antara guru dengan ibu bapa semakin erat. Jadi memberi maklumat tentang perkembangan psikologi anak-anak serta membantu menyediakan suasana yang dapat memudahkan anak-anak belajar dengan lebih baik di rumah. Jadi penglibatan ini juga secara tidak langsung dapat membantu pihak sekolah dalam memahami latar belakang keluarga dan budaya pelajar. Baiklah, jadi apa komuniti sekolah serta pendidikan? Iaitu bekerjasama dengan masyarakat setempat, di mana hubungan yang baik dengan sekolah masyarakat setempat dapat mewujudkan dengan melibatkan pelbagai pihak jabatan, kerajaan, swasta atau badan-badan lain dalam pelbagai program di sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mendidik pelajar dan keluarga mereka tentang cara-cara menjadi warga negara yang baik. Okay, contohnya, Hari Sukan di sekolah, penglibatan ibu bapa amat memberangsangkan. Mereka banyak menyumbangkan wang ringgit dan tenaga untuk sama-sama melihat anak mereka dapat bersosial bersama-sama mereka dan membina keyakinan dalam diri mereka. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi implikasi pendidikan kurikulum. Umumnya, murid-murid sekolah agama Johor adalah murid-murid yang berdaftar dan belajar di sekolah-sekolah agama rendah dan menengah kebangsaan. Sekolah agama Johor juga pula berfungsi untuk menambah, melengkap dan memperkukuhkan lagi mata pelajaran pendidikan Islam. Oleh itu, kurikulum yang disediakan oleh Sekolah Agama Johor hanya menumpukan kepada mata pelajaran pendidikan agama sahaja, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid berkeperluan khas. Baik, dari segi pendidikan yang kedua, mengikut tahap pencapaian atau kemampuan yang berbeza-beza. Contohnya, sekolah agama normal ialah tahap 2. Sebaliknya, murid-murid MBPK iaitu murid yang berkeperluan khas di sekolah kami masih berada di tahap 1. Ini bermaksud walaupun mereka berada di tahun 5, tetapi subjek diajar menggunakan silibus tahun 3.
Jadi murid-murid di SPK mempunyai kelemahan dari segi kognitif dan terpaksa merendahkan sukatan kurikulum mengikut tahap kemampuan dan kemahiran mereka. Seterusnya wujud kepelbagaian jenis murid, di mana memberi cabaran pengajaran jawi untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah. Yang kedua, guru mestilah pandai dan mahir dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut kategori murid-murid. Contohnya murid pekak, mereka lebih cenderung kepada visual. Sebaliknya murid autism, mereka lebih kepada auditory. Jadi MBPK, murid yang berkeperluan khas ini sukar membezakan antara tulisan Jawi dan Arab. Jadi murid-murid yang bermasalah, pendengaran mereka lebih mahir dalam membaca surah iaitu bacaan Al-Quran dengan isyarat berbanding dengan bacaan Jawi. Akhir sekali ialah penyelesaian. Yang pertama ialah pihak pendidikan Jambatan Agama Johor memberi kelonggaran kepada kepelbagaian murid untuk mendapatkan hak sama rata dalam pendidikan agama. Yang kedua, mereka perlu tahu perkara jawi, perkara ibadat, adab, tauhid. Perkara ini supaya mereka tidak rasa asing dan tercecih untuk mendapatkan pendidikan Islam. Jadi nombor 3 ialah selain mengajar, tugas utama guru adalah mendidik murid dalam membentuk manusia menjadi insan yang sempurna seperti tuntutan agama dan selari kehendak keluarga, masyarakat dan negara. Baiklah, kesimpulannya dari pembincangan kumpulan kami sebagai guru, hendaklah memahami latar belakang budaya dan menggunakannya secara bermanfaat untuk membina strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada murid yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya. Jadi, kumpulan saya menerangkan faktor-faktor kepelbagaian sosio budaya dari segi gender, dari segi bahasa, dari segi latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga. Dan saya menerangkan tentang implikasi terhadap komuniti sekolah serta pendidikan dari segi guru, murid dan PIBG sekolah. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami bentangkan tentang faktor-faktor kepelbagaian sosio budaya dan implikasi terhadap komuniti sekolah serta pendidikan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.